Okay, masa saya zaman sekolah, saya tidak begitu disukai oleh ustazah. Saya tak tahu lah, sebenarnya ramai rasanya student perempuan kat luar sana yang mungkin ada experience yang sama. Ramai. Especially sebab bapak saya penyanyi. And then untuk lagi menggemparkan cerita, saya punya kawan baik lelaki di zaman persekolahan saya adalah nama dia Ilya Amirul Naim bin Kazar. Ilya Senario. Bukan. Anak Kazar Saisi. Kaza. Degawan. Degawan. Ya, kenapa dengan degawan? Anak Kaza lah. Anak Kazar lah. Yang mana? Anak Kaza. Ira Kaza. Ira Kaza, Melo Kaza. Kawan dengan awak? Oh, dia kawan dengan awak dulu? Ya tak, sebab kita orang neighbor. Ira tu umur apa? Ira paling bongsu. Okay, anyway. So sebabkan dua-dua bapa kita orang artis. So kita orang memang selalu kena target lah. Kena panggil kat perhimpunan. Nur Syahila binti Amir Hamzah, Ilya Amirul Naim bin Kazaruddin. Nama dia Ilya? Ada kawan saya Naim. Lepas tu kita orang memang selalu kena panggil. Tapi Naim tu memang kelas belakang. So macam okey lah. Lagipun dia tu pun boleh tahan juga dia punya gangster dia. Tapi zaman sekolah saya kena Naim, kalau kau tengah tengok, aku cakap terima kasih pada kau sebab selalu pergi sekolah sama-sama, naik BMX kau, pegang bahu. Ada. Kecil-kecil daripada bonceng Berdiri. Tak, yelah BMX kan. Cuba. Kan tempat pijak Ada kaki yang kan. ajak kaki tu. Cuba macam mana awak pegang? Cuba. Sana. Aduh! Oi, tulang kau. Oh, naruh caleng. Kalau cakap tu senam kat sekolah dulu. Macam ni. Waktu PJK. So saya rasa masa zaman sekolah saya rasa saya pernah gores kereta cikgu. Oh, cikgu apa nama cikgu? Tapi awak buat tu bersebab saya nak minta maaf. Tak, sebelum minta maaf kan. Tapi mesti ada sebab kenapa awak buat. Tak, sebab saya bengar asyik nama saya kena panggil. Tak salah. Okey. Tak adalah, tapi jangan ikut. Tapi saya Cikgu tu lelaki ke perempuan? Perempuan. Awak gores kereta dia. Menang tak? Mestilah tak menang. Mestilah tak menang. Tapi awak kenapa awak tersembuh air tadi? Jealous. Awak pakai bahu dia. Cuba awak pakai bahu saya tengok reaksi sana. Saat hatimu terluka, akulah yang menemanimu, membasuh air matamu. Jangan nyanyi betul sangat, takut kena copyright. Namun mengapa ketika hatimu telah tersenyum lagi, aku yang kau lupa. Okay, itu saja cerita saya. 3, 4. Untuk ku bisa miliki hatimu, bahkan selama ini hadirku tak berharga untukmu. Yang terjadi kini, ku hanya rumah persinggahanmu di saat kau terluka, dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Betul? Awak lepas dah gores cikgu tu? Tadi kelas. Pergi begitu saja. Pergi begitu sajalah. Sampai sekarang cikgu tak tahu lah. Tapi cikgu tu lepas tu kena berhenti 2 years after saya berhenti habis sebab sekolah. Bukan sebab Apa nama cikgu tu? saya tak nak cakap lah nama dia, Aib. Aib. Cikgu Aib. Perempuan. Masalah betul lah budak Aib. Okay, tu cerita saya. Awak gores tu macam mana? Awak pakai guna apa? duit shilling? Guna shilling Shilling 50 sen. 50 sen dia bagi. So Betul saya geram. memang, lepas tu saya masa, kalau ingat pada zaman sekolah, banyak benda sebenarnya kenangan pahit juga sebenarnya. Saya masa form 1, ada orang-orang cakap saya akan pergi sekolah tu kan. Masa tu saya kena nyanyi masa form 1. Lepas tu kena boost ya time tu. Awak menyanyi kena bu?
Nyanyi lagu apa masa tu? Nyanyi lagu English tapi saya tak ingat lagu apa. Yang Bu tu awak tengok sekarang dia di mana? Dia di sebelah Mamat God No Chill. Ada. Amak macam ni, amak macam ayang. Lepas tu lagi lepas tu lagi satu. First day saya tak pakai tudung. Awak free hair? Rambut saya pendek. Lepas tu macam memang kena, saya rasa sebab tu kot Ustazah tu aim, budak ni memang dah cakap kedua tudung, kau tak pakai tudung dah rencak lagi kan. So bila macam itu memang kena aim. Lepas tu nak jadikan cerita, bila saya macam nampak Ustazah daripada jauh macam pandang saya jalan kat lupa air. Itu masa tu first day sekolah. Sekali tu apa terjadi, orang semua tengah cari mana kelasku first day. Weh, aku terjatuh yang macam ni. Memang terlentang. Lepas tu kan tengah-tengah tempat perhimpunan tu tengah betul-betul. So dia ada blok A, blok B, blok C semua macam keliling. Weh, semua orang tengah pandang bawah. Time tu kalaulah saya boleh jadi kura-kura dan meletakkan kepala saya di dalam badan saya dalam buat. Awak terlentang. Tak ada orang tolong. Kuat. Ha? Bengkak habis lah. Tak bengkak lah. Cuma saya bengang lah. Bengkak hati. Ke babi. Elok kau sampai situ setan. Aku tak bercakap pun tadi. Diam je tu dia pula. Dia Elio ni. Allah. Itulah dia. Elio kau. Masih tegap di situ ya. Tu dia, saya tak bercakap tadi. Dia Elio saya. Replay balik guys nanti. Okay, sekarang ni Distract lah. Ganggu lah. lap lah Mama. Bukan saya punya. Dia punya. Yas, lap lah Yas. Weh, makin merebak setan. Oi, pergi mana? Guna baju sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Sahabat. Bau sikit baju. Okay, kalau ada satu perkara yang kalau patah balik ke zaman persekolahan yang anda boleh ulangi, boleh ulangi ataupun nak tukar, apakah dia? Nak belajar rajin-rajin lah kot. Belajar rajin Sebab bila fikir balik kan, aku cuma tahu mengira-mengeja. Itu je aku pandai. Nak cakap pasal matematik, out. Inggeris pun Allahu Akbar. Inggeris Allahu Akbar. Inggeris pun macam boleh cintu-cintu lah. Yes, no. Sekarang ni aku tengok trend kat TikTok tu. Mana budak-budak kelas depan, ini budak kelas belakang jadi CEO tu. Yang trend. Aku rasa benda tu tak patut. Betul. Okay, kenapa kau rasa tak patut? Kenapa kau rasa tak patut? Bila aku tengok video tu, aku rasa ada betul, ada tak betul. Dia ada betul ada. Ada betul, ada tak betul. Tapi apa kau dulu? Kenapa kau rasa tak patut? Most of the video dia menyampaikan supaya kau tak belajar rajin pun. Itu yang betul. Hang duduk belakang pun hang boleh dapat Mercedes, hang boleh dapat kereta betul, mewah. betul. Tapi ada satu video tu aku tertarik. Dia tunjuk satu perempuan ni. Dia Mercedes. peguam. Apa tu peguam? Yang tu pentingnya education. Betul. Kalau Syah? Untuk Jangan Syah jawab sendiri, sama tak. Untuk Syah sendiri sebenarnya education ni tak kira lah kau sama belajar. Betul. Anak Syah ya Allah. Maklumlah budak sekolah agama yang problem sikit. Teruk betul Budak sekolah agama yang problem. Padahal dia pakai skirt, kita tak pakai. Ni sampin dah. Okay, sorry. Tak, untuk Syah sendiri kan, sebenarnya jangan kita menggalakkan benda yang tak betul demi nak membetulkan benda yang demi menghalalkan benda yang tak sepatutnya kita buat. Untuk saya, education memang number one. Tak kira lah kau nak jadi penyanyi ke, nak jadi penyangak ke, memang kena ada ilmu. Betul. Kalau nak jadi penyangak yang paling bagus sekali. Betul, contohnya 6 Jahanam. Dia memang kubur kena dalam kubur. Itu ilmu. Memang kena bijak. Kita dalam kan rezeki masing-masing. Tak kira lah budak kelas depan ke kelas belakang. Kadang-kadang kita tak tahu selepas dia sekolah tu, dia dah had fun dengan kawan-kawan dia kat sekolah. Dia tak menjadikan sekolah tu pusat pembelajaran dia yang khusus. Lepas tu baru dia nak effort untuk jadi someone yang lebih baik. Betul. Ada juga orang yang pandai kat sekolah, tapi bila di kehidupan dia, sebab dia terlalu kusyuk sangat dekat buku, sampai kehidupan sebenar tu dia jadi ngok-ngek sikit. Sebab dia macam
terlalu everything very bookish, terlalu buku sangat. Pun ada. So benda dalam life ni kita perlukan balance. Tak kira pun jadi CEO untuk company. Dua-dua pun benda yang sangat bagus, yang pencapaian sangat luar biasa dan yang saya Hamzah guys. yang saya Absolute team. yang saya sangat-sangat kagumi. Tapi dalam masa yang sama, bila kita nak menginspirasikan orang tu, biarlah dengan cara yang betul, dengan cara yang wajar. Education memang kena number one. Tak kira apa pun lah. I'm proud with you Ayang. Tapi bagi aku kan, benda tu video, bila aku tengok video tu, ada betul, ada tak betul perempuan tu. Okay, betul dia. Perempuan yang buat trend tu. Betulnya kat perempuan tu memang betul. Masa kita sama belajar dulu, budak kelas depan memang mostly belagak. Tak semua. Mostly. Kebanyakan. Mostlynya memang belagak. Yang awak jumpa lah. Yang aku jumpa memang belagak. Dia jenis kalau ada pandang budak kelas hujung ni, macam betul tak ada masa depan tu. Itu betul. Itu memang tak dinafikan. Nafi tu abang aku. Memang tak dinafikan. Tapi saya sabar, saya tak boleh cakap lagi. Tapi awak cakap saya tak ganggu Tolong Ayang, senyap jap. Belum tak dia awak cakap dia tak ganggu. Kau boleh banyak ganggu dia bodoh. Tapi anda nilai sendiri. Tapi yang silapnya perempuan tu ya saya ada yang ya, saya tahu. Yang silapnya video tu, dia cakap macam, yelah, rezeki ni kita tak boleh nak tentukan. Ada yang pandai belajar, tapi dia pandai belajar je, tapi nak atur cara hidup tak reti. Dia tu duduk. Awak ni tengah ulang apa yang saya cakap tadi tu. Tak, saya tak ulang. Saya cuma compilekan apa awak cakap. Oh, okay. Maknanya Thank you, Ayang. Maknanya, tapi yang kelas hujung ni, dia tak pandai belajar, tapi dia tahu cara untuk hidup. Basically hang just nak render apa yang dia cakap. Sebab tadi kebanyakannya apa yang dia cakap tu macam orang tak faham sangat. Aku cuba fahamkan. Apa yang dia nak cakap tadi, budak yang pandai belajar, dia cuma pandai belajar je, tapi cara pengurusan hidup dia tak pandai. Sebab itu bila dia habis belajar, kita tengok budak kelas depan tadi yang pandai ni, macam tak ke mana, ke situ je. Tapi budak yang kelas hujung ni dah jauh dah. Sebab apa? Dia pandai menguruskan kehidupan dia. Itu bezanya. Tapi tak patut kita cakap itu sebab rezeki masing-masing. Ya. Tapi saya nak cakap pasal budak perempuan tu lah. Jangan selesa sangat. Sebab tak tahu 2-3 tahun lagi apa akan jadi dekat awak ya. Sebab awak bisnes tu naik. Hati-hati bila bercakap tu. Macam yang joke kelas awal ni, dia kerja makan gaji. Maknanya kehidupan dia terjamin lah. Setiap bulan ada gaji. Awak bisnes tu hati-hati. Betul. Kau je? Tadi macam sama apa kan komen tadi? hang mengenai tu? Video tu. Sebenarnya saya tak tengok lagi video tu. Tak, okay. Sejujurnya, kita apa-apa benda yang kita tengok kat media sosial ni, ambil secara asas saja. Secara apa yang baik kita ambil, apa yang tak baik kita jadikan tauladan. Sebab dalam macam ni lah, Arnab lumba dengan kura-kura. Kita ambil kau tauladan. Memang kura-kura tu lambat tuan-tuan. Tapi apa yang disebabkan dia menang sebab dia rajin. Dia tak putus asa. Jangan jadi sombong macam Arnab. Ini sama. Ni hampa punya pasal ni pergi cakap Mamat tak banyak cakap. Tengok. Dah 2 episod ni. Dia hampa cakap dia tak banyak cakap. Lain kali komen kat situ, Mamat tolong diam. Itu je. Tolong Tapi lah. bila fikirkan balik, kisah budak perempuan buat trend tu sama dengan kisah Arnab dengan kura ni. Betul tu Ayang. Betul. Tapi saya just nak jelaskan apa benda yang Diamlah, Syah tengah cakap ni. apa benda yang berlaku dalam kehidupan kita pun ada hikmah dia. Semua pun dah tertulis. Jadi kita ambil benda-benda yang baik tu sebagai kira pembakar semangat untuk kita. Macam Yas sendiri, kita tengok kawan kita kat sini, sahabat kita, dia pun berbisnes juga. Dia berbisnes tapi dia pun bukan seorang yang sombong. Dia pun banyak memberi. Dia banyak memberi pada family dia. Sebab semua benda-benda ni ada cara-cara dia. Dan saya rasa dalam masa yang sama. Asal bergerak tu? Mana ada gerak? Ya. Oh, saya tak lock. Apa ke mana? Saya tak lock. Benda tu kan angin daripada Angin dalam. mana? Dalam rumah mana ada angin? Cair? Dah. Lepas tu Lepas tu bila macam gitu, saya just rasa macam tak nak dah Mamat. Okay. Saya just rasa yang korang kena bijak untuk menilai apa benda yang korang tengok dekat social media ni. Apa yang perlu ditapis, tapis. Apa yang tak ditapis, ikut hampa lah. Hampa semua dah besar kan. Takkan benda-benda macam ni pun aku nak kena ajak. tapi lah kan. Tadi Mamat dia cakap, biasalah kan budak sekolah tahfiz, biasalah budak tahfiz kan nakal sikit. Kenapa ada statement benda tu?
Sebab ni pendapat aku lah. Kenapa bila Ini- macam hang dak sekolah lama? Ui, nakal ni. Tak, ini aku punya perception. Sebab aku pun pernah perception. Ini sebab Cetat. sebab aku pun pernah tahfiz. Janganlah. Sebab aku pun pernah tahfiz. aku dah buat Ini apa yang aku nampak dulu. Okey, budak tahfiz minta maaf cakap Ini apa yang saya dapat saya. Pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri. Apa yang aku nampak budak tahfiz ni dia betul-betul faham tak? Dia betul-betul kena kontrol. Nak buat itu tak boleh. Tak boleh. So bila dia jumpa satu benda yang baru dia nampak, dia jadi macam kata shock. Okay, so hang dalam tahfiz, hang tak keluar, hang tak gaul dengan orang. Dia memang tak bagi. Sebabnya kata, tak boleh, benda tu lara. Benda ni lara. Tapi benda tu sebenarnya dia buat kau macam bawah tempurung kau. Jadi terikat. Kau nak kita ni contoh. Kau sebenarnya sepatutnya di fasa umur kau masuk tahfiz tu adalah fasa untuk kau explore. Tapi kau punya exploration tu terbatas. Terbatas. So bila dia jumpa satu benda yang macam kita dah biasa. Tapi bagi dia macam wow, aku nak kena cuba benda ni. Benda ni best. Itulah pentingnya saya dah cakap daripada tadi, ilmu tu untuk kita berjaga-jaga dalam mencari keseimbangan dalam kehidupan. Ibaratnya kita tahu jenis-jenis dadah. Kita tahu jenis-jenis dadah. Dadah ini apa, dadah ni macam mana nak sedut dadah ni. Tapi kita tak isap dadah tu. Tapi kita kena tahu sebab kita tak nak kena tipu dengan orang. So kita kena ambil tahu benda tu. Tapi budak bila budak tu dia dapat tahu benda tu, dia cuba terus benda tu. Dan mereka mencuba. Okay, dia orang tak pernah explore dan dia mencuba di luar kawalan. Dia tak mencari keseimbangan yang saya cakap tadi. Contoh air ketum. Okay, biasa orang minum buat ubat, kadang orang campur dengan kok apa. Sampai kat budak-budak ni depa letak mentol lah, apa ubat nyamuk lah apa. Ni lagi syok. Ubat nyamuk. Ya, ubat nyamuk, ubat batuk. Ketum tu bukan orang yang siram dekat pokok, yang bagi pokok macam segar-segar. Awak dah jauh dah awak yang minum ketum ni. Mana awak? Yang mana? Saya tak dapat tangkap ni. Betul kan? Kan dia ada macam air macam pesticide. Susah lah budak Sheila ni. Itulah lain kali kalau tak tahu jangan masuk. Ini sekolah tahfiz dah ni. Tak, air ketum tak air ubat. Tak, kalau kita nak tahu pasal budak tahfiz yang lebih arif. Apa pendapat kau? Betul budak tahfiz ni nakal. Budak tahfiz ni nakal lah. Dia nakal tu terlebih tu pasal dia sudah dia punya nakal tu lagi nakal daripada budak Kelaudia. Dia sudah berkehidupan kerana telah disekat daripada awal. Macam tu. Jadi bila once dia dapat lepas tu, dia terus nak try semua. Tanpa ada had macam tu. Dan contoh statement yang selalu keluar. Contoh, hang buat hal. Lepas tu, pelajar tersebut berasal daripada tahfiz. Budak tahfiz patut lah. Kenapa? Wallahualam nak cakap, tapi aku relax. Tak. Aku tak cakap pasal kau. Sekarang ni kau pernah budak tahfiz. Tapi jangan tipu, tak semestinya budak tahfiz dalam tu semua baik. Sekarang aku nak minta pendapat kau, kenapa budak tu macam itu? Environment di dalam sekolah tahfiz dan juga environment di sekolah biasa. Hang pernah berada di dua-dua buah sekolah. Macam ni. Saya pernah masuk dalam sekolah tahfiz dan saya pernah jadi warden sekolah tahfiz. Dua benda yang berbeza. Satu, sekolah tahfiz tu warden dia terlampau ketat dengan ustaz dia terlampau macam tu. Terlampau kaunting. Macam ni. Hang kena ni, tidur, bangun, belajar ni. Itu sebagai seorang pelajar. Dan aku pernah jadi warden. Bila aku dah jadi pelajar, aku jadi warden, aku tahu macam mana nak kena. Budak-budak ni Sabtu Ahad bagi dia tengok cerita. Sekarang ni bila kita belajar tahfiz, dia belajar Quran, tak boleh bercampur aduk dengan maksiat. Bila bercampur maksiat, dia lupa. Itu tujuan dia. Tapi orang kita, ustaz kita terlampau ketat benda tu. Sebab mereka biasa belajar tu Pakistan sana, India sana, Jaipur. Mereka belajar jauh-jauh. Jaipur. Mereka Dia tengah Awak awak diam. Kau tengok muka. Kau potong macam itu je. Hilang. Awak ni mamat ke Ubay? Mereka ikut sistem luar. Faham. Bawa ke Malaysia. So kalau ikutkan sistem pondok, ada je simple. Ada je yang boleh hidup luar, ada je boleh yang pegang phone. Tapi bila kita ikut sistem yang ketat ni, budak-budak ni tak dapat terima. Faham tak? Bila aku jadi warden, aku cakap, budak-budak ni kesian. Satu aku bagi tengok cerita. Ada cerita lucah aku kat. Aku tapis sendiri. Boleh bagi mereka santai. Satu Ahad betul-betul bagi mereka lepak. Isnin sampai Jumaat betul-betul bagi mereka belajar. Petang bagi mereka main. Jangan kat tak boleh main, tak boleh ni, tak boleh tu. Itu yang budak-budak tu, ni macam mana jam. Dia jadi macam, ni nak belajar ni, apa tu? Tak, nak malam ni kita fly. Itu macam jadi. Bila mereka tak, padahal boleh je bagi main, malam bagi mereka lepak sama mereka. Bila malam fly ini macam, Sebab dia terlalu disekat. kita kasih rokok ini macam.
Lepas tu kawan seorang pula, "Ish, kau rokok je. Kita ada barang baik jom. Kata dia siap jom." Faham tak? Ada cinggir baik macam malam ni. Habis. Mamat, tak baik kot. Terbaik. Cinggir. Hang boleh lah cinggir. Budak ni mana mau main cinggir. Dah masalah mari. Duit pun tak ada. Okay, itu tadi cerita Yas. Pandangan dia terhadap apa Ini semua pandangan. pandangan Korang jangan peribadi. ambil serius. Pandangan peribadi. Kalau korang ada pandangan sendiri boleh komen. Betul. Jangan lupa subscribe Pelik view tinggi. Subscribe kurang. Tolong subscribe. Kat sekolah ni mesti ada satu perangai budak. Bukan personal lah, perangai macam kau tak suka. Budak ni acah-acah siut. Poyo, kau tak suka lah. Satu perangai yang kau tak suka. Belagak pandai lah. Weh, betul. Terpaling pandai lah. Terpaling harapan sekolah. Terpaling harapan sekolah. Terpaling nak tunjuk result lah. Apalah. Faham. Kadang letak. Kan dulu ada bawa file kan. So markah exam tu dia letak file paling depan. Lepas tu dia tutup file dia. Dia akan bawa file tu macam ni. So kat itu markah dia 92. Aku macam hang ni. Sekarang dia kerja apa? Tak ada. Tak boleh. Ikat bro. Baik. Aku secara peribadi je aku dah tahu aku tak ada masa depan masa sekolah tu. Otak dah tak boleh immune. So lepas sekolah ni aku kerja mall lah. Aku kerja ni je lah. Lepas tu sebab jauh beza weh markah kita dengan markah on depan budak-budak kelas depan. Dan budak-budak kelas depan yang belagak pandai ni yang buatkan aku macam Okay. Sebab kita cakap tentang perihal kita masa sekolah. And then untuk kita tutup, bukan belum penutup lagi, tapi cuma saya nak awak rungkaikan lagi, macam elaborate lagi. Untuk kejadian awak sekarang kan Ubay MZ ni. Apa yang menjadikan Ubay sekarang walaupun pada ketika tu awak rasa awak macam tak ada masa depan. Apa yang kerja yang awak dah pernah buat untuk sampai ke awak sekarang? Macam-macam kerja. Form 1 kerja kilang. Kilang apa? Kilang Tin. Kau sebagai? Kilang tin. Aku sebagai cek tin yang QA, QC lah. QC tin yang ada karat ke kemek. Mantap lah. Sebab tu aku punya kawan semua berkualiti. Sebab kau ada QC kita orang. Ada QC. Tapi macam kau reject komik tak? Sebab ada nilai vintage. Barang vintage. Okay, lepas tu? Lepas tu Form 3 FMB, Form 4 FMB, Form 5 Zara. Tapi betul ke ada setengah orang cakap pekerja Zara ni belagak? Itu aku tak tahu. Itu culture aku rasa. Maksudnya? Awak belagak tak? Tak. Saya orang paling humble kat Tapi Zara. betul lah memang ada pekerja sebab gitu. Ada. Sebab aku kat Zara tu kadang bila aku tengok aku layan customer tu baik. Awak dengar Zara. Saya ingat kan dia memang ingat Sheila je. Zara tu brand. Kau ni bila kat Zara tu aku tahu macam customer ni baik dengan aku macam kak akak nak staff purchase. Aku offer dia staff purchase. Lepas kerja Zara, lepas tu kerja Rip Curl. Kau memang kerja-kerja kedai yang style-style lah. Tak ada lagi kau cakap kerja Maiden, tak ada pula. Tak ada. Sebab aku rasa situ gaji masyuk. Tapi masyuk betul lah memang tu. Dan aku di Rip Curl, aku adalah VM, Virtual Merchandiser. Maksudnya? Virtual Merchandiser. Maksudnya yang hang tengok dekat depan kedai tu, yang mannequin tu aku yang buat. Mannequin tu apa? Ala-ala designer lah gitu. Mannequin tu patung tu. Stylist. Style ke kau kan? Sebab tapi Rip Curl lah layak. Sebab masa tu aku kerja aku ambil tourism. Lepas tu aku kerja part time masa cuti. Kau ambil tourism. Nanti untuk honeymoon dah ada plan dah nak tour dengan silap kau. Kau jangan kau kat aku setan. Kau bukan nyamuk. Dia yang nyamuk. Kenapa dia gigit Tias? Kenapa Mamat gigit? Pecah jerawat aku babi belakang. Takkanlah Mamat nak gigit awak. Awak pakai songkok So aku kan study tourism. So bila apply kerja tu, you study tourism, okay, why not I offer you VM and then you buat kerja macam ni. Okay, lepas tu kerja lepas tu PKP. Lepas tu kerja lagi aku jadi diver di sebuah pulau. Sebelum menjadi diver tu aku intern dekat Jabatan Kebudayaan. Lepas tu jadi artis budaya untuk Jabatan Kebudayaan. Lepas tu lari kementerian, masuk diving punya industri. Lepas tu PKP, lepas tu monsoon, lepas tu aku jam. Lepas aku dah jam, tak ada duit, aku main YouTube. Aku hantar video di ML Studio. Tahu-tahu baik dengan Mak Luffy apa semua, kerja dengan dia. Lepas tu tiba-tiba dapat main TikTok pula. Berhenti ML, main TikTok sebulan lebih, Astro call. Hello, you free ke? Jom datang. Tapi Astro tak ada call aku lagi pun. Astro ada call kau.
Oh, bil tak bayar. Aku dah dapat awak tu. Tak. Most wanted. Tolong cut masuk kat TikTok. So basically itulah journey aku lah. Basically journey awak tu daripada zaman sekolah, tak kira lah. That's why apa yang kita boleh cuba nak narratekan pada malam ni, tak kira lah apa yang kita fikir waktu zaman sekolah tu, tak semestinya dia akan sama dengan waktu ke depan. Aku percaya pada education tu adalah rezeki. Segala-galanya kan. segala-galanya. Tapi so sekarang ni dah nampak dia punya jalan. Kalau awak Syah, Saya perangai tu lah, budak yang awak tak suka. perangai budak yang saya tak suka. Tengok apa benda siut dia ni. Yang awak tak minat ah. Saya tak suka orang poyo. Faham. Saya tak suka. Okay, saya ada dua. Orang poyo dengan yang orang poyo dengan orang yang terlalu rompik sangat. Rompik sangat. Faham. Dia macam dia tak ada balance dengan kehidupan. Saya memang daripada zaman sekolah memang I really like Hakim Stopa. I really like benda yang macam tak nak benda yang terlebih-lebih. Apa-apa macam yang biasa-biasa berlebihan. je. Benda yang berlebihan saya takkan suka. Macam tu. Kalau buat berkawan ni macam kawan, semua saya boleh kawan. Mana kau boleh blend in dengan Saya semua orang? boleh dengan semua. Kawan tu poyo, kawan dengan dia. Tak suka duduk jauh. Tak ada macam ini tak ada. Macam mana dia relax macam mana. Kita macam ni, kita tahu dia macam ni, kita tak boleh, kita jauh dengan dia. Tak sesuai tu. Tak jauh sayang, lah. tak apa. Betul, Ni. sama lah. Jangan terlampau rapat sangat. Ni okey. Borak. Kalau jumpa macam boleh macam tu lah. Jarang macam benci sangat. Tak tahu, saya tak ada spesifik tempat. Contohnya macam hampa tak suka rompit. Saya boleh dengan Kristofa. Kristofa peluk dengan saya. Yes. Kim. Cerita saya semua boleh masuk. Tapi betul, semua dia masuk. Hakim Stopa, Merkin. Dia macam ni. Dia bukannya saya tak suka dengan Faham, rompit. tak. Tapi masa zaman tu Faham. dia macam ni sebab bila saya lalu, saya perempuan. Lalu, ya Allah Akbar. Saya tengah jalan pergi sekolah, kena kacau dia tarik saya punya tudung. Kau ajar. Naik motor. Tapi zaman-zaman, kalau tak pelik, zaman-zaman dia orang memang hardcore tau. Kalau bawa kacau ni, dia bukan kacau macam tu je. Dia orang Yang kacau sampai tarik saya bag, saya pernah jatuh. Sebab saya jalan sorang-sorang pergi Itu sekolah. kalau ada zaman sekarang ni. viral lah. 45. Aku kat sekolah aku tak bergaul sangat. Aku bergaul dengan betul circle aku. Tapi dengan circle Pemalu ke? circle aku tak ramai tau. Ada 2-3 orang yang betul-betul aku rapat seorang. So aku akan berkepit dengan dia je. So apa-apa yang kita tak suka, kita akan bincang. Saya sebenarnya topik Zaman aku pula rakan sekolah ni. Zaman aku dulu, zaman Twitter. So kita orang akan nilai seseorang tu daripada tweet dia. Zaman Twitter baru start tu. Hashtag now playing lagu apa. Aku start main 2011 Twitter. Lepas tu bila mesti ada satu, korang gelak apa syaitan? Tak ada apa. Nyamuk. Bila zaman aku dulu ada satu macam geng kat Twitter dulu kan, masa sekolah aku. Dia macam acau-acau tweet bahasa Inggeris. Dia bukan bahasa Inggeris yang formal lah. Bahasa Inggeris macam tweet yang bahasa Inggeris yang macam I know macam tu. Yang ada British accent, ada American accent. I really, if I speak like this, will you be able to understand? Aku tak suka je macam tu. Aku rasa dia orang tu macam acau-acau. Acau-acau. Sarapan nasi lemak kan? What do you mean? It has nothing to do with the language. Macam tu lah. Itu je lah. Yang penting aku tak berkawan sangat dulu. Kau tak berkawan. Tapi orang nak berkawan dengan kau dulu. Tak. Tapi sekarang ramai nak berkawan dengan kau kan? Sekarang awak dah mamat got no chill kot. Awak kan kawan dengan saya. Tak ada lah. Aku zaman dulu macam aku nobody dulu kat tempat sekolah kan. Nobody but you. Yelah zaman sekolah kita bukan siapa-siapa. Bapak pula bawa lori sampah. Siapa nak kawan? Alah, Mama. Tak, zaman sekolah. So macam memang tak ramai kawan. Tak kisah. Sebenarnya Kawan aku yang dulu zaman sekolah tu pun ditikam. Tikam Tikam pap kena muka aku. Kawan aku. Itu je sebab tu. Jangan tinggal belakang. tapi at the end of the day, tak kira kita daripada mana, kalau Tuhan tu dah pertemukan kita, menjodohkan kita untuk bersahabat, tak kira lah kita ni background macam mana pun, tetap juga akan bersahabat. Bersahabat.
pokok pangkalnya, korang jangan hilang rasa percaya pada diri. Untuk pada tahun ini, kalau anda masih bersekolah, yang tengah menonton tu masih bersekolah, apa yang anda sedang rasakan and fikirkan pada waktu hari ini belum tentu akan sama pada 5 atau 10 tahun yang akan datang. Anda akan jadi sesuatu. You have to believe in yourself before others believe in you. Because if you don't believe to yourself, how can other people believe in you? Okay, dah. Sekarang saya nak cakap lebih fokus kepada budak Kelau Ujung lah. Sebab budak Kelau Ujung ni, dia awal-awal time ni dia dah mula rasa down. Lagi-lagi kau form 5 kau Kelau Hujung. Yang dia dah mula rasa tak ada peluang untuk hidup. Jangan hilang rasa benda tu. Jangan rasa macam tu, maksud aku. Sebab percaya pada rezeki. Tak semestinya awak keluar habis sekolah awak terus jadi mak gian, tak. Itu pilihan awak. Awak usaha, awak dapat lebih. Awak tak usaha, awak tak dapat apa-apa. Dan buktikan kepada kelas-kelas awal tu yang awak lebih daripada dia. Tapi jangan buat konten pula. Jangan buat konten apa khabar budak kelas awal. Jangan buat konten macam tu, tak baik. So percaya, yakin pada diri. InsyaAllah rezeki masing-masing. Jangan pernah fikir yang bila hang tak ambil pure science tu hang bodoh. Betul. Aku dididik macam tu. Sebab cousin-cousin aku semua, nanti form 4 ambil pure science. Tak ambil pure science, hang bodoh lah. Serius. Dan education, apa pun education, budak-budak, adik-adik yang kat sekolah tu, belajarlah, percayalah. Semua benda pun macam yang cakap tadi, kena ada balance. Kalau han nak pi main-main dengan kawan, main sungguh-sungguh, memang yes. Apa juga yang korang nak buat tu, buat sehabis baik. Korang nak have fun dengan kawan, betul-betul have fun kau. And then time pergi belajar betul-betul. Itu saja. Nak nakal boleh, tapi biarlah nakal tu berakal. Simpan sikit dalam otak tu, ada mak ayah ke apa ke, fikir panjang. Setakat nakal curi bateri lori jual tak ada apa. Tak nak curi. Mencuri itu bukan perbuatan mulia. Okay, Yas, ada apa-apa kata-kata untuk adik-adik kita yang dekat sekolah ni? Sebab Yas ada banyak peminat yang budak-budak. Jadi bukanlah kita ni terlalu macam sempurna sangat. Korang jangan pandang kita orang sempurna sangat sampai melihatkan kami ni sebagai role model. Tak mau. Tapi apa yang Abang Yas boleh katakan pada adik? Dulu pun Adik tengah dengar benda dalam kontainer. Apa benda? Tengok sekarang. Tak, tengok sekarang. Macam ni, rezeki masing-masing. Apa yang kita dah usaha, apa yang kita dah buat, kita teruskan. Buat apa yang kita minat. Okey? Itu paling penting sekali. Apa pun sekali, kalau ada masalah mak ayah tak bagi, cakap elok-elok. Janganlah mak ayah saya toksik dan sebagainya. Tak payah. Borak. Cakap dengan mak, saya nak belajar ni. Percaya. Usaha. Tuan-tuan, saya masuk dalam bidang main video ni sebab apa? Dulu saya minat main video. Nak masuk, mak saya tak bagi. Bapak saya tak bagi. Bapak saya kata boleh belajar sendiri. Saya belajar sendiri. Sama juga tuan-tuan, nak belajar masak tak boleh. Tak boleh dapat kos masak. Belajar masak sendiri, masak kat rumah. Buat video, belajar tengok, check balik. Ni boleh. Buat macam-macam sekarang ni, rezeki cara macam-macam. Cara usaha tu banyak. Betul. Banyak cabang dia. Nak dengan tak nak je. Usaha dengan tak usaha saja. Sayang ataupun ayang. Pilihan di tangan tuan-tuan. Saya yakin. Jangan stres. Ni lagi satu. Belajar stres. Aduh, nak rancak lah. Tak buka topik, kita tengah penutup. Tak penting. Jangan stres tu. Memang betul banyak kerja. Tapi tuan-tuan, you control yourself. Faham? Ada. Don't make you trigger yourself. Boleh? Aku boleh guna ayat tu. Okay, untuk mewakili mak dekat kalangan hampa bertiga ni, kepada semua parents kat luar sana, macam yang saya cakap daripada awal, macam saya cakap, pentingkan validasi perasaan anak-anak tu. Seandainya bila kat sekolah ni, memanglah nak jadi parents ni bukanlah satu perkara yang mudah. Nak membesarkan anak ni memang it takes the whole village untuk membesarkan anak. Tapi dalam masa yang sama tu, apa yang diminati oleh anak ke, kalau benda tu boleh membuahkan hasil, kalau dia betul-betul fokus pada satu benda tu, support dia. And hubungan anak beranak ni sebenarnya to me is very simple. Dia hubungan dua hala yang tak semestinya sebagai parents you kena hantam dia sampai dia hilang rasa kepercayaan pada diri dia, sampai dia rasa macam apa benda semua aku kena buat untuk orang lain.
Sampai ke besar benda tu akan buat dia jadi orang yang sentiasa mengutamakan orang lain dulu sebelum diri dia. So korang kena ingatlah benda tu. And to all the parents, ingatlah anak-anak korang sayang je korang. Cuma tak payah nak try too hard sangat untuk nak menguasai otak anak tu, sebab bukan itu rencah utama untuk menjadi mak bapak.